A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi dan mengurniakan kepada kita kesihatan dan juga kelapangan. Maka dengan sebab kedua-dua nikmat itulah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Semoga-moga Allah Ta'ala memberi dan mengurniakan kepada kita kesihatan, kelapangan, kebahagiaan dan juga kelapangan berpanjangan untuk kita sampai ke bila-bila. Amin, amin ya rabbal alamin. Dihormati dikasihi Tuan Nazim Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga yang melihat dalam live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati dikasihi sekalian, pada malam ini sempurna dengan malam ataupun hari-hari kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengambil kesempatan pada malam ini khususnya dengan kita sama-sama memerhatikan satu dua alamat yang saya pada kiraan dan hemah saya adalah sangat penting untuk kita, supaya kita dapat merenung, kita dapat memikirkan adakah kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul, sebenar, ataupun kita kata sekadar kita menutur dan mengucap di bibir sahaja, tetapi di segi perbuatan dan juga di segi tindak tanduk kita itu seolah-olah macam bercanggah dengan apa yang dituturkan oleh mulut. Maklumlah mulut ini lidah tidak bertulang kan. Maka kita takut begitu, dan semua kita tahu apabila kata lain buat lain, itu di antara alamat yang tidak bagus untuk kita, ya. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tajuk, dan saya tidak sambung kuliah kita yang biasa untuk ni saja kerana mengambil kesempatan pada bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi ini. Jadi saya bawa tajuk pada malam ini, alamat-alamat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga-moga dengan kita bahas, dengan kita renung, dengan kita mengambil beberapa alamat ini menjadi tanda dan menjadi alamat, menjadi bukti bahawa kasih kita kepada baginda Nabi, sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kasih dan sayang yang sebenar dan hakiki, supaya tidak terletur dan tidak tersebut sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi. Cuma terkilan sedikit pada malam ini, saya biasanya di musim-musim sekarang ini, memang di akhir kuliah saya akan buat selawat beramai-ramai. Tetapi oleh kerana saya menghubungi pihak masjid, khususnya Ustaz Adil lah yang menjemput saya, dia tidak jawab. Mungkin kesibukan bercuti dan sebagainya, tidak jawab. Jadi saya bertanya kepada abang ni,
macam mana kita nak buat ke tidak selawat. Kalau sekiranya tuan-tuan bersetuju untuk nak buat selawat beramai-ramai, maka saya akan berhenti 10 minit sebelum waktu azan. Kita akan buat sedikit, saya akan bacakan sedikit qasidah dan berzanji sebelum kita masuk kepada selawat. Kemudian kita berselawat ramai-ramai dan kita tutup macam biasa. Itu kalau sekiranya, sebab tu saya tanya tadi, kalau ada Tuan Aziz, kebetulan kalau ada Tuan Aziz, kita boleh tanya dia izin ataupun tidak. Kalau tidak, saya tak tahulah, tetap pulanglah. Kalau tuan-tuan ingin dan nak, saya akan buat. Kalau tuan-tuan rasa tak perlu, tak apalah, saya tidak buat. Cuma setakat ini memang ke mana saja saya pergi, ujungnya saya akan berselawat beramai-ramai dengan jemaah. Termasuklah pagi tadi di masjid Sungai Pencara Al-Hidayah. Itu pun saya buat pagi tadi. Ya. Baik. Macam mana tuan-tuan? Nak ataupun tidak, itu saja. Kalau nak kita buat, tak nak tak apa. Boleh ya? Boleh ya? Okey, insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya minta izin daripada pihak masjid, bermula daripada nazirnya, pengerusinya dan juga AJK yang ada, semoga kita kata setujulah dengan pendapat ramai ini. Sebab tu saya tidak ambil pendapat saya seorang, takut yalah, sebab masjid-masjid dia ada tuan dia, pengurus tu sebagai tuan dia. Jadi kalau tuan dia izin, kita buatlah. Baik. Tuan-tuan dan puan dihormati dikasih sekalian, walikulli syai'in alamah. Setiap sesuatu benda itu mempunyai alamat. Marah seseorang itu mempunyai alamat, kasih seseorang itu juga mempunyai alamat. Maka marah dan kasih itu, sayang dan benci, suka dan tidak suka itu adalah perkara hati. Dia panggil amrun dakhili, benda yang di dalam hati. Maka bagaimana kita boleh tahu seseorang itu marah? Kerana marah itu di dalam hati. Bagaimana kita boleh tahu seseorang itu kasih? Kerana kasih itu juga dalam hati. Bagaimana kita boleh tahu? Maka tuan-tuan dan puan, kata ulama-ulama kita, khususnya ulama sufi, benda yang ada di dalam hati kita ini memang dipanggil dengan urusan tersembunyi, urusan al-batini, urusan yang tersembunyi. Tetapi walaupun tersembunyinya dia, duduk di dalamnya dia akan disifatkan, dia akan dizahirkan, dia akan dijelaskan, dia akan diberitahukan oleh anggota-anggota luar. Ya, marah contohnya, sayang contohnya, kasih contohnya, benci contohnya. Baik, dia benda dalaman. Tetapi walaupun dia dalaman, dia ada anggota lain yang menzahirkan, menunjukkan kata hati dalam itu marah. Contoh nak, bila kita marah, takkan tuan-tuan tak pernah marah? Saya pun pernah marah juga. Sebab kita manusia kan, mesti dah kena ada sifat tu, marah, benci, kasih, sayang ni memang ada. Baik, bila kita marah contoh nak, ada alamat. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, marah itu dalam hati. Kalau tidak dizahirkan, dia tidak diketahui. Maka siapa dia yang menzahirkan marah yang ada dalam hati kita itu? Maka yang menzahirkan marah yang ada dalam hati kita itu adalah sama ada tangannya, mulutnya, matanya, rupanya, dan juga sebagainya. Contoh, bila kita marah kat anak ke, kita marah kat siapa ke, apa yang mula-mula sekali yang akan menunjukkan kita ni marah? Mulut kita lah. Mulut kita ni, apa ni? Marah dah tu. Orang kata, dia marah tu. Tahu mana dia marah? Kan benda tu kan urusan hati. Tak dengar dia cakap tadi tu. Ataupun kadang-kadang orang itu dia tak berani nak kata, tapi dia ambil dengan tindakan. Dia terus paling belakang keluar. Ataupun dia tepuk air, ataupun dia tepuk dinding, ataupun dia tepuk meja. Alamat dia tu. Walaupun benda yang dalaman, tapi dizahirkan. Kita boleh tahu dengan adanya alamat zahir yang ada pada tangan, kaki, mulut dan sebagainya. Ataupun muka berubahnya.
Baginda Nabi SAW bila dia marah, maka rupanya akan berubah, akan jadi kemerahan. Maka sahabat tahu Nabi marah. Itu makna begitu juga kasih. Kasih benda dalaman. Maka kasih itu akan dizahirkan oleh perbuatan kita ataupun perkataan kita. Kita kata kepada bini kita, saya sayang awak, saya sayang awak, tapi gelamah hak kecil pun tak pernah beli. Contoh tak ada kena-mengena, hidup dah mati, contoh je. Saya sayang awak, saya sayang awak, mesin basuh automatik dah 2 tahun dah rusak. Hak manual tu pun dah nak rusak dah. Duk pakai pun begitu Tapi baik, kalau betul kasih sayang yang dia ucap itu kepada kita ataupun kepada si isteri dia, maka dia akan beli gelamah ke, kereta ke, apa ke. Ni bila bagi, bini dia pun kata, Allah, memang betul suami saya ni sayang kepada saya. Waktu saya mengajar di Taman Tah dahulu, betulan anak-anak murid kita pun alhamdulillah standard belaka, ada D belaka dekat depan maka salah seorang daripadanya mari, dia kata mari dengan kereta baru. Lalu saya tak tanyalah, kawan dia lah yang tanya, member dia tanya, kereta baru? Dia kata, dapat hadiah apa? Hadiah hari jadi dia. Tuan, dapat hadiah hari jadi kereta Mercedes 2.5K. 250,000 tuan-tuan dan puan, hadiah hari jadi. Tu baru betul sayang. Tapi biarlah, mungkin suami dia tu orang banyak duit, tapi kita ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tak boleh bagi benda pun, kita bagilah benda yang sekadar kita mampu. Kain tudung yang baru, kain telekung sembahyang yang baru, sejadah yang baru dah. Kalau kita ada kemampuan, kita bawa pergi ke Mekah, bawa pergi ke Madinah, tanda kasih sayang. Begitu dah juga dengan si isteri, kata saya sayang abang, saya sayang abang dah. Tapi petang-petang tak ada pun air goreng pula, air kopi ke kepuk goreng ke, karipak goreng ke, tak ada dah. Duk main sayangnya, tapi tak ada apa-apa. Masak pun suami masak sendiri. Itu maknanya berlainanlah dengan apa yang kita tutur dan apa yang kita buat. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau sekiranya kita ni sayang, betul-betul sayang kepada baginda Nabi SAW, mana alamatnya? Mana tandanya? Yang kita boleh tengok secara zahir. Hak batin tu batin lah, dalam hati tu hati lah, tapi hak zahir di mana? Maka ulama kita kata, yang pertama sekali, kalau kita ni sayang kepada baginda Nabi, alamatnya mula-mula ialah ikut Nabi, iqtida. Al-iqtida, apa mana al-iqtida? Iaitu ikut Nabi dan juga berpegang teguh dengan sunnahnya. Ikut Nabi itu satu, kemudian ikut apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadisnya, dan ikut juga apa yang Nabi buat pada perbuatannya, dan apa yang Nabi lakukan pada isteri dan ahli keluarganya, kemudian masyarakat negeri dan negaranya, sebagaimana dia ini seorang pemimpin negara, dia juga seorang ketua mujahidin dalam medan peperangan. Bagaimana? Maka sahabatlah yang melihat bagaimana keadaan Nabi, bagaimana perbuatan Nabi, bagaimana perkataan Nabi ketika bermukim, ketika bermusafir, ketika dalam aman, ketika dalam peperangan. Maka semua itu menjadi tanda dan juga menjadi contoh tauladan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Tuhan kata sesungguhnya pada tubuh badan Nabi itu mempunyai kudwah. Kita pun panggil kudwah juga dah. Kudwah dah. Kata bahasa kita tauladan, contoh untuk kita nak tiru. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan, dapatlah kita fahami, yang pertama sekali, kalau kita ikut baginda Nabi pada perbuatannya, pada perkataannya, dipanggil dengan al-iqtida, maka itulah alamat yang pertama yang menunjukkan kita ini kasih kepada baginda Nabi SAW. Baik. Yang kedua,
Sekiranya seseorang itu kasih kepada baginda Nabi SAW dengan kasih yang sungguh-sungguh, dengan kasih yang hakiki, dengan kasih yang betul-betul, bukan hanya sekadar di mulut, maka yang kedua al-iksaru min zikrihi, iaitu memperbanyakkan akan sebutnya. Nah, macam kita sayang kat seseorang kan, sekejap-sekejap ya kita sebut, sekejap-sekejap kita sebut. Nah, maka dengan memperbanyakkan sebutan itu menandakan kita ini ingat, menandakan kita ini ingat kepada baginda Nabi SAW. Sekiranya kita boleh buat yang demikian itu, maka kita telah pun berada pada alamat yang kedua. Maka kata ulama kita, dia kata faman ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang yang teramat kasih kepada sesuatu benda, maka mestinya dia akan banyak menyebutnya. Menyebutnya. Maka tanda bapan kita nak sebut dalam keadaan selawat kita kepada Nabi itu pendek pun boleh, panjang pun boleh, sederhana pun boleh. Ikutlah yang kita nak macam mana. Nah, kita nak pendek-pendek Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tapi cantik sambung dengan ahli dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak panjang sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, nak panjang lagi kita tengoklah dalam siri-siri ataupun bagaimana ulama kita meletakkan sebagai cara selawat kepada baginda Nabi SAW dengan berbagai-bagai cara. Maka tuan pengarang kitab kita At-Taqarrubu ilallah, berdapin diri kepada Allah, dia kata dengan seseorang itu memperbanyak ingat kepada Nabi, dengan memperbanyak sebut baginda Nabi ini, Allah Ta'ala berikan kepadanya, dan banyaknya sebut itu, banyaknya ingat itu menjadi sebab untuk apa? Yang pertama, menghilangkan duka citanya. Tu kelebihan. Dalam hadis lain Nabi kata, Allah Ta'ala, siapa dia yang berselawat ke atas Nabi SAW 100 kali sehari, Allah Ta'ala akan tunaikan hajatnya 100 hajat. 70 daripadanya yang akhirat, 30 daripadanya hajat di dunia. Maka kalau kita ni banyak hajat, maka banyaklah berselawat kepada Nabi SAW. Saya rasa orang sini pasti esok akan mula banyak berselawat, kerana hajat dia di antaranya kahwin nombor 2 lah. Janganlah gitu nah. Tapi kalau ada kemampuan terpulanglah. Tidak laran dan tidak suruh. Baik. Lagi dengan memperbanyakkan itu, Allah Ta'ala memperluaskan rezekinya. Jangan kita tengok rezeki itu pada duitnya. Ini bila kita tengok rezeki, lalu kita akan kata duit, harta. Tak. Sihat kita, waktu lapang kita, mata kita boleh tengok, telinga kita boleh dengar, hidung kita boleh bernafas dengan baik dan sebagainya, boleh menyawa dengan baik, semua tu. Perut kita pun okey, rezeki. Maka Allah Ta'ala tidak bagi kepada rezeki melalui duit yang banyak, tapi Allah Ta'ala rezeki kita tak sakit. Tuan-tuan pilih, kalau tuan-tuan duit banyak tapi tuan-tuan sakit, tuan-tuan nak yang tu ke, ataupun tuan-tuan nak rezeki kita adalah, bolehlah makan apa benda yang kita nak makan sikit sebanyak tu. Setakat nak makan kambing bakar 2 kali sebulan tu boleh makan lah, contohlah. Tapi kita sihat. Tuan-tuan pilih nak yang mana. Dan juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Rahmat ni tuan-tuan bukan kata kita je, bukan di dunia je, akhirat lebih-lebih lagi. Dan juga mendapat ataupun menjadi sebab berjaya dia masuk ke syurga dan dihindarkan dia masuk daripada api neraka. Bahkan kita berdoa, kata Nabi, apabila satu doa itu tidak ada padanya selawat kepada Nabi, maka doa itu seolah-olah tidak sampai. Sama ada di permulaan, pertengahan ataupun akhir. Yang terbaik juga ialah dengan kita sebut
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sebut untuk ahli keluarganya sekali. Begitu juga dengan para sahabat yang mengiringi selepas daripadanya, dan juga orang-orang yang berjalan dengan jalanan yang dijalan oleh Nabi ataupun yang mengikut Nabi SAW. Maka kita puji juga di kalangan alim ulama, tutup guru dan sebagainya, as-salihin, as-sabirin, al-hamidin, al-muttaqin, al-muhsinin, al-abrar dan sebagainya. Kita puji semua. Itu di antara alamat. Dan yang seterusnya, kita kena ad-difa'u an sunnatihi. Alamat yang seterusnya ialah kita ad-difa' ni makna kita macam orang kata kepada Nabi lalu kita pun jawab. Itu dia panggil ad-difa'. Apa dia panggil? Bahasa kita panggil apa dia? Mempertahankan lah. Lebih kurang gitulah, mempertahankan. Orang kata kepada Nabi ataupun orang kata kepada tubuh Nabi ataupun orang kata kepada rambut Nabi, orang kata kepada apa diri Nabi itu, lalu kita difa'. Lebih-lebih lagi daripada sunnahnya. Maka lebih-lebih lagi kita kena mempertahankan. Dan yang seterusnya itu adalah beradab ketika mana kita menyebut dan mengingatinya. Maknanya kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu, janganlah kita kalau boleh telefon pegang sebelah, kita berselawat sebelah. Ataupun kita berselawat tapi mata duk tengok sana sini. Ataupun duk itu dipanggil tidak beradab. Kemudian yang terakhir tuan, an-nashru, iaitu kita sebarkan. Kita sebarkan sunnah Nabi ini. Maka di zaman kita ini paling senang dan paling mudah untuk nak sebar. Sama ada benda baik ataupun sebaliknya. Dengan hanya picik-picik tekan jalan. Paling mudah kalau kita pandai, kita tulis, kita ambil daripada mana-mana sumber yang dipercayai, maka kita tulis, kita masukkan dalam grup masjid, dalam grup ahli keluarga, dalam grup kelas kita, dalam grup tu, grup ni, orang pun baca. Kita dapat man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa dia yang menunjuk pada kebaikan, Nabi kata orang itu sama seperti membuatnya, melakukannya, dapat pahala. Maka dengan itu kita sebarkan. Jadi senang. Sekarang ni ustaz-ustaz kita dan juga tidak ustaz kita, ada yang mengambil satu hari satu hadis, dihantar dalam grup ataupun dihantar kepada kita personal. Maka kita masuk dalam grup yang tak ada lagi, ataupun kita masuklah dalam mana-mana TikTok ke apa benda ke. Maka dengan itu orang baca dan orang amal dan orang buat, mudah-mudahan pastinya kita akan dapat. Kita akan dapat. Senang untuk nak menyebarkan. Senang saja untuk nak menyebarkan benda-benda seperti itu. Jadi terpulang kepada kita, sama ada nak ataupun tidak nak, itu terpulang kepada diri kita. Kalau kita nak, kita buat. Dengan itu kita akan mendapat pahala. Jadi itulah kesemuanya. Di antara alamat-alamat yang disebut oleh ulama-ulama kita. Di sana ada lagi mungkin alamat-alamat lain lagi, tapi saya tidak mengambilnya kerana kesetukan masa kita. Jadi kita nak berselawat sekejap lagi, mudah-mudahan sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi SAW. Sebelum daripada selawat ni, saya baca berjanji sikit saja, lebih kurang dalam 7 ataupun 6 ataupun 7. Lebih kurang dalam 7 ayat saja untuk kita nak masuk kepada selawat. Bila saya panjangkan bacaan nanti, wasallama nuran yatala'la'u sanah, maka kita sama-sama berdiri dan sama-sama berselawat. Boleh ya tuan-tuan? Boleh ya? Boleh? InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Walamma
ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينيلج عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسر الوغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حظك الصفي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهدي المحمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.